Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram wattabi'ina wattabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Dikasihi kepimpinan masjid dan ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, pegawai syarak, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan lagi nikmat masa lapang dan kesihatan serta taufik dan hidayahnya untuk menunaikan solat secara berjamaah dan dapat berada dalam majlis ilmu untuk kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala supaya dapat dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Kerana inilah pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kalau benar-benar kita cintakan Rasulullah, kita mesti memegang dan mengambil pusakanya. Cinta pada Rasulullah SAW bukan hanya berselawat sahaja, bukan buat majlis pada hari-hari kebesaran ataupun Maulidur Rasul, tetapi cinta itu dengan kita mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebab tu para ulama kata bahawa menyambut Maulidur Rasul bukan menyambut kelahiran batang tubuh Nabi semata-mata, tetapi menyambut risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Kerana rahmat didapati kepada seluruh alam apabila Nabi diutuskan, bukan Nabi dilahirkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuskan wahai engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bila Nabi diberikan risalah Islam, barulah risalah Islam itu menjadi penyebab kepada rahmatnya. Ketika Nabi lahir, sebelum jadi Rasul, Nabi manusia yang baik, sudah dipersiapkan oleh Allah bakal menjadi Rasul. Sebab itu Nabi tidak terlibat dengan aktiviti-aktiviti rosak masyarakat zamannya, tidak terlibat dengan syirik. Bahkan setiap kali bulan Ramadan Nabi tahannus, yakni bertapa dalam bahasa kita di Gua Hira, memikirkan tentang bagaimana nak selamatkan kaumnya yang berada dalam kerosakan. Tetapi Nabi tidak ada modulnya lagi, kerana risalah ataupun ajaran Islam itu belum lagi diberikan kepada Nabi secara rasmi. Nabi buat kerja-kerja NGO, tolong orang, menolong manusia yang miskin, melarat, yang dizalimi dan sebagainya, bersama dengan kaumnya yang membela kezalim, yang membela orang-orang zalim. Tetapi sebagai Rasul belum lagi. Sebab itu pada masa itu ramai orang sayang Nabi. Seluruh masyarakat Arab menggelarkan Rasul dengan Al-Amin, Muhammad yang paling dipercayai. Tetapi setelah Nabi menerima risalah, yakni ketika di Gua Hira tersebut, lalu Khadijah bawa jumpa dengan sepupunya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal dah beritahu siap-siap dah, wahai Muhammad, kalau aku panjang umur, aku akan membela kamu ketika kamu dihalau oleh kaum kamu sendiri. Nabi terpinga-pinga keheranan. Kata orang cannot bring lah, macam mana kaumnya akan menghalau dia, sedangkan Nabi dihormati oleh masyarakat Quraisy dan Arab pada waktu itu.
Kerana budi pekerti Nabi, kebaikan Nabi, kejujurannya yang tidak pernah berbohong, tak pernah menipu, Nabi disukai sebagai seorang manusia dan warga negara yang baik. Tetapi bila Nabi mula menyampaikan risalah, bermulalah penentangan. Orang yang pernah seronok ketika Nabi dilahirkan, iaitu Abu Lahab, yang menyembelih 100 ekor unta ketika Nabi lahir. 100 ekor unta. Kerana seronoknya dapat anak buah ni. Maulid lah tu kelahiran Nabi SAW. Kelahiran batang tubuh tu seronok. Dan dia merdekakan Suwaibah As-Sulaimiyah untuk menyusukan Nabi, khas untuk menyusukan Nabi SAW. Tetapi Abu Lahab yang sama, ketika Nabi mula menyampaikan risalah di Bukit Safa, ketika Nabi mengumpulkan kaum Quraisy dan Nabi menyampaikan ceramah sulungnya yang memperkenalkan dirinya sebagai pesuruh Allah, menceritakan sedikit asas tentang keimanan dan juga hari akhirat. Orang yang mula-mula menyambut kelahiran Nabi itulah yang menuding jari pada Nabi dengan berkata, "Tabbalaka ya Muhammad, alihadza jama'tana." Binasa engkau wahai Muhammad, adakah dengan tujuan ini kamu kumpulkan aku? Nak dengar celoteh kamu cerita pasal akhirat, pasal syurga, pasal neraka? Ingat kau datang kumpul nak buat cerita projek ke cerita apa? Nak cerita benda-benda macam ni? Binasa kau Muhammad. Nabi sebagai Al-Amin, Rasul yang sangat jujur dan menghormati orang tua, Nabi tidak membalas kata-kata Abu Lahab, bapa saudaranya itu. Allah yang tolong balaskan dengan turunnya surah Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Binasalah kedua belah tangan Abu Lahab, dan confirm binasa hingga akhir ayat tersebut. Kalau semata-mata batang tubuh Nabi, Abu Talib, bapa saudara Nabi, sangat sayang kepada Nabi SAW, memberi amaran kepada penentang Nabi langkah mayatnya dahulu kalau mahu menggugak ajaran Nabi. Tapi Abu Talib tetap berada dalam neraka Allah, na'udzubillah, kerana dia tidak menerima risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dalam hadis yang sahih, Abu Talib akan dibakar, bukan dibakar tapi diletakkan satu batu dan dia pijak batu tersebut. Tubuhnya tidak dibakar, tapi otaknya menggelegak kerana kepanasan, sehingga dia menyangka itulah neraka yang paling panas sekali, kerana dia tidak pernah menerima kepanasan itu semasa di dunia dahulu. Kalau semata-mata batang tubuh, tidak ke mana kita tuan-tuan. Nabi sudah wafat. Sayyidina Umar sayang ke Nabi SAW, sampai ketika pada hari Nabi wafat, Sayyidina Umar pegang pedang. Siapa yang kata Muhammad sudah wafat, akan kucantas kaki dan tangan. Tak ada seorang yang berani bersuara, kerana mereka kenal Sayyidina Umar siapa. Bekas mantan Samsing kota Mekah, yang dia akan mengutarakan apa yang dia kata. Semuanya senyap, tak berbunyi. Kata Umar radhiyallahu anhu, Muhammad SAW tidak wafat. Dia bermunajat kepada Allah, rohnya naik ke langit, sebagaimana Nabi Musa AS bermunajat dengan Allah di Bukit Tur Sina, dan cukup 40 hari dia turun kembali. Abu Bakar tidak ada pada waktu itu. Bila Abu Bakar tiba, bila dengar kematian Nabi, segera dia pulang, turun daripada kudanya, membuka penutup jenazah Rasulullah yang mulia. Dia mencium Rasulullah SAW, kemudian dia berkhutbah, memuji Allah, berselawat kepada Nabi SAW. Dan di antara ucapan dia, beliau menyatakan, faman kana ya'budu Muhammadan faqad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan mati dan hidup selama-lamanya. Lalu dia membaca ayat Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a
wa sayajzillahu syakirin. Sadaqallahul azim. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang telah berlalu rasul-rasul sebelum ini. Bukan Muhammad saja rasul, Musa pun rasul, Ibrahim pun rasul, semuanya sudah wafat. Adakah bila Muhammad telah mati atau terbunuh, kamu mahu memalingkan tumit-tumit kamu daripada perjuangan Nabi? Siapa yang belok dan memalingkan tumit daripada risalah yang dibawa oleh Nabi, tidak memudaratkan Allah sedikit pun. Akan tetapi Allah akan membalas siapa yang bersyukur dan pandai berterima kasih. Bila dengar ayat ini, pedang yang dipegang oleh Umar terlerai daripada tangannya, seolah-olah dia sedar daripada mimpi. Seolah-olah ayat ini kali pertama dia dengar, walaupun dia juga menghafal ayat ini, bahawa Nabi SAW boleh wafat, batang tubuhnya boleh dikebumikan, tetapi risalahnya tetap unggul. Abu Bakar membaca ayat memberi amaran, kalau Nabi wafat, jangan palingkan tumit, meninggalkan perjuangan Nabi. Jangan kita semata-mata buat melindungi Rasul kononnya sayang pada Nabi, tapi bila ajaran Rasul untuk dipraktikkan, contohnya solat berjemaah, tinggal berapa kerak saja yang hadir untuk solat berjemaah. Ketika beragak sepanduk peringkat kampung, peringkat taman, segala keluar cucu mak nenek. Tapi bila dilakukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nama Nabi dalam dengan azan, hanya beberapa kerak yang muncul di persada masjid dan surau. Apa arti ini? Para sahabat tak pernah buat melidur Rasul. Kita buat tak apalah, sebab kita dah jauh daripada Nabi. Untuk mengenang kembali perjuangan Nabi, kasih sayang kepada Nabi supaya bertapak. Kerana Rasul bawa ajaran dan agama untuk menyelamatkan kita. Baginda wafat dan melihat dari jauh barangkali, melihat bagaimana kita berpegang dengan agamanya. Agama Nabi bukan hanya hajar, sembahyang, puasa, zakat dan ibadat-ibadat ritual. Agama Nabi sampai masuk ke dalam kelambu, menentukan bagaimana bersetubuh dengan isteri, apa yang boleh dilakukan, yang tak boleh, apa doa yang perlu dibaca, sampai untuk menutup mulut kita ketika menguap. Agama Nabi juga mengajarkan. Ketika kita bersin, apa yang diucapkan, agama Nabi campur tangan untuk mengajarkan. Ketika kita menyuap makanan ke mulut, tangan mana nak disuapkan, agama Nabi mengajarkan. Takkan agama yang mengajar kaki mana nak dihulurkan masuk tandas, tiba-tiba agama ini meninggalkan cara untuk mengurus negara, mentadbir, memilih kepimpinan yang kadang-kadang manusia tak ambil ajaran Nabi. Tak ada pernah nak tanya sepatah apa yang Nabi tinggalkan untuk memilih pemimpin petunjuk, apa yang Nabi tinggalkan untuk mentadbir negara. Nabi bukan tinggalkan ajarannya saja, Nabi tinggalkan 4 orang khalifah sebagai legasi pemerintahannya. Sampai Nabi berkata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah 4 orang pemerintah dan pemimpin-pemimpin, Perdana Menteri selepasku yang diberi hidayah oleh Allah, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, yang memerintah selama 30 tahun. Bukan 3 bulan, bukan 3 minggu, 30 tahun. Kalau pemimpin ini diambil contoh, tak ada timbul pasal rasuah, tak ada timbul pasal pengkhianatan kepada bangsa dan agama sendiri, tidak ada timbul pasal menghina para ulama dan menyanjung orang-orang kafir, tidak timbul pasal menghina hukum-hukum Allah, tetapi kerana ditinggalkan. Buatlah melindungi Rasul puluhan tahun sekalipun, himpunkanlah manusia sebanyak mana pun, tapi kalau risalah Nabi tidak ditegakkan dan dijulang, maka selama-lamanya Islam tidak akan tertegak. Para sahabat, akhir saya nak beritahu sebelum kita masuk tajuk kita. Ni mukadimah baru, bukan tajuk lagi ni. Mukadimah Maulidur Rasul. Nanti tuan-tuan buatlah ceramah Maulidur Rasul, panggil ustaz-ustaz tu. Tuan-tuan, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu sayang pada Nabi tu tak? Adakah Bilal radhiyallahu, bila Nabi wafat, dia duduk kat Madinah je? Kalau kita fikir logik, dah sayang pada Nabi, duduk kat Madinah lah. Hari-hari boleh ziarah kubur Nabi, hari-hari boleh
sembahyang di masjid Nabi. Tapi mana Bilal pergi? Dia pergi sejauh sampai ke Syria untuk tegakkan risalah Nabi. Batang tubuh Nabi berada di Madinah. Sampai kubur Nabi berada di kubur Bilal berada di Syria. Kubur Muaz bin Jabal berada di Syria. Kubur Khalid Al-Walid bukan berada di Madinah. Kubur Abu Ayyub Al-Ansari berada di depan kota Constantinople di Turki sana. Kerana para sahabat faham yang nak ditegakkan ialah risalah dan perjuangan, bukan semata-mata mencintai batang tubuh Nabi lalu terperangkap dengan hanya sekitar salawat, sekitar maulid, tanpa berjuang untuk meletakkan kalimah Allah, syariat Allah di tempat yang tertinggi. Jangan menipu Tuhan dan jangan menipu Nabi. Kita kena ingat, tepuk dada tanya iman kita, sejauh mana kita sayangkan Rasulullah dan arti kata menegakkan agama Allah. Terdetikkan di hati kita nak melihat syariat Allah tertegak dalam seluruhnya. Dan ingatlah dengan firman Tuhan, famakan fala yu'min fala la yu'minu farabbika la yu'minun. Tuhan kata tidak beriman kamu sehingga kamu mengambil hukum-hukum Rasul hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung daripada surah Al-Mulk. Dulu kita dah masuk ayat yang ke-12. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dengan perkara ghaib. Yakni perkara ghaib diterjemahkan oleh ulama, ditafsirkan takut pada Tuhan yang tidak nampak. Takut perkara ghaib juga takut kepada perkara-perkara yang tak nampak seperti kubur, neraka, pada mahsyar, dan semuanya ini menyebabkan timbul ketakutan ke dalam hati orang-orang beriman, menyebabkan mereka tidak mahu melakukan dosa dan terdorong untuk melakukan ibadat. Mereka fikir tentang nasib mereka yang bakal bertemu dengan kubur, dengan alam barzakh ketika usia sudah senja. Mereka tidak lagi terpikat dengan dunia yang menggoda. Mereka sudah melihat masa depan yang pasti yang namanya akhirat. Lalu kehidupan itu diatur dengan melakukan kebaikan. Dia bukan seperti anak-anak muda yang ketawa berdekah-dekah di kedai kopi ketika laungan azan dikumandangkan. Yang mungkin mereka rasa mereka umur panjang lagi bagi orang-orang muda. Tapi mereka yang takut dengan perkara ghaib, tak kira dia muda atau tua, mereka akan menyebabkan melakukan ketaatan dan bagi mereka keampunan. Tuhan tak kata mereka beristighfar, tapi Tuhan beri terus keampunan kepada mereka dan pahala yang besar, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dah bincang ayat yang seterusnya. Allah menyebut auzubillahi minasyaitanir rajim wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kamu sama ada kamu perlahankan perkataan kamu atau kamu kuatkan, sesungguhnya Allah mengetahui isi dada kamu. Nak mencerita pada kita bahawa Allah Ta'ala bukan lihat perbuatan zahir sahaja. Kita bercakap kuat ke, kita bercakap dalam hati ke, semuanya Allah tahu. Tidak beza pun. Jangan ingat bila terdetik dalam hati kita boleh buat apa saja dengan perasaan kita. Tidak. Allah mengetahui yang gaib, yang dalam dada kita. Sebab tu dalam dada ni antara yang perlu dipelihara ialah iman, takwa, ikhlas, semua tu duduk dalam dada belakang tu. Kemudian dia barulah dia pamerkan melalui luaran. Kadang-kadang luaran ini boleh menipu. Nampak dah bagus dah, tapi dalam dada tu. Sebab tu benda-benda syirik jangan buat, tuan-tuan. Tadi saya dapat sahabat kita bagi satu video, satu perkuburan di kawasan-kawasan belah-belah Jasing ni jugalah. Kubur apa nama, mungkin kubur orang-orang lama yang hebat-hebat dululah. Orang-orang tu kita tak petikai kan dia hebat tu. Biarlah dia hebat. Tok gubah ke tok apa ke, peduli ya. Dia orang alim, dia apa, dia orang ulama, tak ada masalah, dia dah meninggal.
Tapi orang hidup ni yang pergi kubur tu sampai ikat kain kuning apa semua dekat batu nisan tu, apa hal? Ini tak ada dalam ajaran Islam, tuan-tuan. Orang dulu dia ikat kain putih. Tak ada ajaran Islam. Kalau ikat tu semata-mata untuk memberi tanda aras. Kalau kain tu dah bertukar kain jadi kuning, maknanya kubur tu sudah lama dibersihkan. Kalau itu saja okey. Kalau ada kepercayaan tertentu, khurafat. Orang yang mula-mula sekali syirik yang mula-mula pasal kubur, tuan-tuan. Syirik mula-mula sekali bukan sembah patung berhala dulu, pasal memuja kubur orang-orang soleh. Tengoklah dalam surah Nuh, cerita pasal apa? Pasal orang soleh yang kubur mereka dipuja. Sampai di India ada satu mazhab memuja kubur nama Brelwi, dekat dengan jemaah tabligh punya tempat. Brelwi ni, tuan-tuan, dia kalau tuan-tuan tengok, dia pakai serban hijau besar. Kemudian ada lamban capal. Yang lamban capal tu dia yang popular kan. Brelwi ni dia sembah kubur. Memang dia minta dengan tok guru dalam kubur terus, direct. Ya Syekh Abdul Qadir, ya siapa, yang semua dia minta. Sebab tu Arab Saudi bertegas, tidak benarkan kubur-kubur para sahabat digosok. Sebab puan-puan ni pun datang buat haji, nampak jagut sama dengan kita, serban lagi besar, tapi dia sembah kubur. Saya beritahu dah cerita yang Salman Khan berlakon tu, yang anak seorang yang hilang atas kereta api tu, tuan-tuan tengok kan? 2 kali dah main dalam TV, tak tengok kah? Tipu tak tengok, mesti tengok ni. Tu tak nak mengaku je. Yang hilang dari kereta api tu, sebab apa mak dia bawa naik kereta api tu, dia nak pergi, anak dia tu bisu, dia nak pergi berdoa dekat kubur. Sebab orang kampung dia ada pakcik seorang tua pun bisu macam tu juga, berdoa kat kubur keramat terus jadi baik. Sebenarnya pengarah filem tu Brelwi, maka dia suntikkan doktrin ataupun ajaran Brelwi. Orang tak faham lah. Kita jangan buat kat sini. Kubur tok gubah ke, tok apa, tok selampik ke, tak apa ke, biarlah. Nak ziarah. Jangan nak siapa buku kain kuning, lepas tu ada upacara pula buat bila orang tengok. Pergi menurung apa semua, minta nombor ekor, lagi berat. Jangan buat benda-benda khurafat macam ni. Dia akhirnya boleh. Siapa yang menunjukkan satu sunnah yang jahat dan orang ikut sunnah tu, dia akan tanggung dosa berapa orang pun yang belakang dia tu. Jangan kita nak jadi orang pertama untuk buat benda-benda khurafat. Contohnya kita pergi bungkus kain kuning apa pada batu nisan apa-apa. Orang pun datang tengok, ini kubur tok apa ni? Lalu pergi pakat berdoa, ya tok, anak saya nak ambil SPM. Ya Allah, ya tok, berilah kepada saya gini-gini. Yang mula-mula menonjolkan imej kubur tu orang yang ikat kain kuning tu. Bahkan tak habis. Selagi mana perkara khurafat dibuat, dia tetap akan menanggung dosa tanpa mengurangkan dosa orang yang mengikutnya. Tak ada beritahu hadis Nabi, man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa tunjuk satu jalan yang buruk, falahu wizruha, dia dapat dosa daripada jalan yang buruk itu, wa wizruha ma amila biha, dan dosa orang yang beramal dengan jalan yang buruk dia tunjuk ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Sampai para ulama kata, Nabi sebut anak Nabi Adam yang mula-mula sekali bunuh adik-beradik dia tu, Qabil dan Habil tu, setiap kali pembunuhan berlaku di dunia, dia akan berkongsi dosa walaupun dia meninggal ribuan tahun, kerana dialah yang memulakan pembunuhan yang pertama. Jangan main-main. Dia tu anak Nabi tau. Kita ni bukan anak Nabi. Jangan nak main-main, nak buat itu semua, konon-konon nak buat itu, nak buat pembaharuan, kononnya nak buat yang pelik pada orang, padahal benda tu khurafat. Syirik jangan main-main. Pertama, Tuhan tak ampun dosa. Yang kedua, kebaikan yang kita buat selama ni puluh-puluh hantar lebur je dengan syirik tu. Dan kalau orang mati dengan keadaan syirik, tak sempat bertaubat, dia akan masuk neraka tak keluar sampai bila-bila. Jangan bermain dengan syirik, sangat bahaya. Kalau kita tak syirik, mati jahat macam mana, pasti masuk surga juga. Tapi kalau syirik, baik macam mana pun, neraka tak keluar sampai bila-bila.
Baik tolong orang apa semua, rajin rengan tulang masyarakat kampung kenduri dia lah muncul awal-awal pagi dan sebagainya. Tolong orang, tak ada masalah. Bab-bab kerja-kerja masyarakat ni. Tapi kerja syirik tak boleh tinggal. Masuk neraka tak keluar sampai bila-bila. Orang tu jahat, pukul orang apa semua, belasah orang. Jahat je. Dia tak syirik, masuk neraka juga. Ke Tuhan tak ampun. Orang tak maafkan dia. Tapi suatu hari nanti keluar juga daripada neraka. Memang itu. Dan ayat seterusnya, ayat 14 yang kita nak baca malam ni, Allah sebut ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah yang menciptakan sekian makhluk itu mengetahui segala-galanya, sedang Allah maha halus urusan pentadbirannya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Dalam ayat ini Allah mengemukakan dalil tentang pengetahuannya yang sempurna. Tuhan kata takkan orang yang mencipta manusia ni tak tahu tentang manusia. Yang cipta makhluk, cipta jin, cipta apa, dia yang paling tahu, bukan orang lain. Kalau manusia bersalah, siapa yang paling tahu modul untuk manusia bertaubat? Allah. Kalau manusia jahat, siapa yang paling tahu untuk menghukum manusia supaya manusia tidak melakukan kejahatan lagi? Allah. Allah ni sifat dia Al-Latif. Al-Latif maknanya mengetahui secara terperinci, itu satu makna. Yang kedua sama dengan makna Al-Khabir. Yang kedua, Allah Ta'ala ini dia menunjukkan Allah Ta'ala melakukan sesuatu yang memberi kemaslahatan kepada manusia tanpa manusia tahu. Allah atur kehidupan kita, memberi kebaikan kepada kita sampai kita tak perasan cara Allah mengurus hidup kita tu. Kita nak jadi apa umur 20 tahun, Allah dah siap, dah atur-atur dah. Saya akan jadi ustaz. Saya pernah masuk sekolah menengah biasa, tapi Allah dah takdirkan saya nak jadi ustaz. Akhirnya saya berhenti masuk sekolah agama dekat kampung saya. Akhirnya melalui banyak-banyak perjalanan yang panjang, akhirnya dapat jadi guru agama. Allah atur, kita dapat macam kita kerja, macam kita buat, sebenarnya Allah dah atur melalui ikhtiar kita dan juga usaha kita. Saya dah beritahu rezeki yang kita nak dapat 10 bulan akan datang, makanan apa yang nak makan, semua dah ada dalam bajet dan pengetahuan Allah. Dia dah atur dah. Ikan yang nak makan, yang kita nak makan, mungkin sekarang masih kecil lagi dalam laut, tapi sudah dijaga oleh Allah supaya tidak dimakan oleh ikan-ikan besar yang lain, kerana sudah tercatat menjadi rezeki kita. Buah limau yang mungkin ditanam di California atau negara China, yang akan menjadi rezeki kita, sumber vitamin C kepada tubuh kita, sudah ditanam oleh orang yang menanam, dan Allah sudah tentukan dia pasti akan sampai ke tempat kita suatu hari nanti dan akan dibeli oleh kita. Dan untuk membeli buah limau tersebut, Allah pula beri rezeki pada kita, sihatkan kita untuk bekerja, dapat gaji, dapat pencen apa semua. Kemudian ada bahagiannya rezeki kepada buah limau itu. Dan kalau takdir kita tak pergi tempat buah limau itu nak pergi, nak dapat ke kita, Allah Ta'ala jadikan mana-mana orang yang nak datang ke rumah kita, anak buah kita nak ziarahkan kita pun, dia tak beli buah apple, dia akan beli buah limau yang menjadi rezeki kita untuk dibawa kepada kita. Allah yang maha halus merancang ini, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak perasan pun. Kita nampak ya macam biasa, macam aku buat. Allah sedang mengatur jantung kita. Kita duduk tidur tiap-tiap malam, jantung kita berdenyut, buah pinggang kita berfungsi, pankreas kita berfungsi. Dia bukan biasa-biasa, tapi sudah diatur oleh Allah yang Al-Latif itu. Mak kita tak tahu, doktor peribadi tak tahu, semuanya berjalan dengan Allah. Sampai saya beritahu baru ni seorang doktor, saintis daripada barat telah memeluk Islam. Setelah dia kaji, ketika manusia tidur ada satu elemen yang keluar, dan elemen tu akan masuk balik. Cuma apa elemen tersebut dia tak tahu apa, tapi dia tengok akan keluar. Dan bila dijumpa ayat Quran yang menyebut bahawa ketika manusia tidur, roh manusia akan keluar, dan Tuhan pegang, kalau takdir dia belum meninggal akan masuk balik. Maka dia jumpa jawapannya, terus dia memeluk Islam tanpa sempat dia mendengar ceramah mana-mana ustaz pun. Allah yang Al-Latif macam ni nak lawan? Allah Al-Khabir yang mengetahui segala secara terperinci.
Allah tahu jumlah-jumlah atom, proton, neutron pada semua zarah-zarah di atas muka bumi ini. Allah tahu dengan terperinci segala bilangan pasir-pasir di pantai. Allah tahu jumlah bilangan rambut-rambut di atas kepala manusia. Berapa urat, berapa helai yang beruban, berapa banyak yang hitam, berapa helai yang gugur sehari, berapa banyak yang masih berada di kepala. Allah mengetahui berapa rambut bayi-bayi sahaja secara terperinci. Allah boleh tahu. Al-Khabir sangat pakar. Allah ini manusia nak lawan. Allah ini manusia tolak segala hukumnya dengan merasakan dia lagi cerdik dan pandai daripada Allah. Jangan tuan-tuan, tak kenal Allah, tak makrifat tu, walaupun berzikir putus buat tasbih 3 kali sebulan pun. Ni manusia ni tuan-tuan, dia layan Allah ni macam pomen kereta. Waktu terdesak pergi jumpa pomen. Kalau kereta kita tak rosak, buat apa kita pergi jumpa pomen? Ada tuan-tuan hari-hari jumpa pomen, tanya khabar, apa sihat, walafiat? Tak ada. Kereta kita rosak baru kita cari nombor telefon pomen tu. Dan nak pergi kerja tak boleh kan, start tak hidup kan. Tengok bateri baru beli, baru 3 hari baru. Adalah masalah lain. Jangan kita waktu sakit terlantar kat rumah apa semua, bila nyawa kita berada di hujung tanduk, baru kita nak cari Tuhan. Sibuk suruh anak kita telefon orang masjid, tolonglah baca Yasin ke bapak, tolong. Jangan layan Tuhan macam tu. Tuhan duk layan kita 24 jam tanpa henti. Nak beri masa sikit untuk dia pun tak boleh. Apa jenis manusia kita ni yang keras kepala sangat? Hebat sangat ke rumah tu sampai Tuhan panggil tak boleh nak datang? Kesihatan tu nak letak kat mana? Tuhan beri sihat tu. Allahu Akbar, tak kenal betul Tuhan. Sebab tu belajar nama Tuhan, belajar tentang Tuhan, bukan belajar sifat je. Orang Melayu dia sibuk sifat 20 je. Oh, bukan main kalau sifat 20. Tuhan ada nama 99. Bahkan lebih daripada 99. Tu dia beritahu apa tu? Masuk waktu kamu. Dia macam ni. Ada seorang ulama saya tengok dia tulis buku Asma'ul Husna Ghairul Asma'il Husna. Nama-nama Tuhan yang bukan termasuk Asma'ul Husna. Dia kumpul nama-nama Tuhan, tapi bukan yang 99 yang kita duk nasyid tu. Nas'aluka ya man huwa Allah, bukan yang tu. Ada lagi. Dan semua nama-nama Tuhan mewakili sifat-sifat Tuhan. Macam tadi Al-Latif. Kalau kita kenal Al-Latif, kita kenal Al-Khabir yang maha bijaksana, yang maha pakar ini, tak berani kita nak pertikaikan. Ni manusia sekarang, kita bukan tak nak buat undang-undang Tuhan, tapi ialah ini masyarakat majmuk. Kita tanya pula masyarakat majmuk siapa buat? Allah ke siapa buat masyarakat majmuk tu? Dia kata Allah lah. Kalau Allah buat masyarakat majmuk, dah kenapa hukum Allah tak sesuai dengan masyarakat majmuk? Tapi hukum manusia sesuai pula dengan masyarakat majmuk. Seolah-olah manusia lagi bijak daripada Allah dalam mengatur kehidupan. Berat ni tuan-tuan, bukan kaleng-kaleng punya fahaman ni tuan-tuan. Kalau dibawa ke kubur pada hari kita meninggal, fahaman ini sebelum meninggal dunia, tak lepas nak jawab man rabbuka tuan-tuan. Sebab tu saya ngajar orang kampung supaya bersih dalam ni dulu. Saya yakin undang-undang Tuhan yang datang daripada Allah, saya yakin. Soal orang nak buat tak buat itu cerita lain. Yakin, saya dah yakin. Selamat kita insya-Allah. Saya beritahu Tok Guru Ni Aziz, dia buat enactment undang-undang jenayah syariah 2, panggil pensyarah universiti buat. Tak boleh buat lagi pun sekarang jenayah syariah 2 hudud. Tok Guru Ni Aziz dah meninggal dah. Tapi dapat jawab ke di akhirat? InsyaAllah dapat. Saya dah buat tuan. Saya dah panggil pakar-pakar. Bukan orang politik yang buat. Profesor Dr. Mahmud Saidun, pensyarah UKM, orang Brunei. Dr. Ahmad Ibrahim, ni dekat UIA ni, pakar undang-undang ni.
Dan ramai-ramai lagi bukan orang politik. Mereka ni berhimpun, bermesyuarat, bukan kerja sehari dua hari, bukan duduk meniarak sambil kaki lipat ke atas tu. Dengan serius dia buat. Sekali buat, kemudian buat kali kedua lagi untuk murnikan lagi. Sebab ada kelus-kelus tertentu yang masih longgar, buat lagi. Tapi bila nak laksana tak boleh lagi. Ada kekangan-kekangan dari sudut tu sudut ni lah. Maka berhenti sampai situ. Di akhirat nanti boleh jawab, saya dah buat Tuhan, saya dah cuba semampu saya, dan Allah tidak akan mentaklifkan melainkan kemampuan. Tapi bagaimana orang yang tak pernah cuba untuk buat, tak pernah mesyuarat untuk buat, bahkan halang orang yang sebut, baru sebut je, baru ustaz sebut je hukum Allah, dia kata ustaz dah bukan mengajar agama. Padahal ustaz sebut hukum Allah. Kalau sebut hukum Allah bukan mengajar agama, hukum apa nak kena sebut? Dia kata ustaz ni ustaz politik, bukan agama. Dia pun mulalah cari. Kadang orang yang datang tak ada kena-mengena pun, dia tak gam ustaz orang datang-datang kuliah ni tuan. Orang yang duduk kat luar-luar, yang dengar je sekali apa semua, dia dengar orang cakap apa semua. Ayat tu sibuk dia. Ada satu surau dekat Jasing, gam saya. Tahun berapa, mula-mula saya tiba, dulu saya muda-muda kerah juga. Biasalah orang muda. Bila tua lain sikit lah. Sekarang dah umur 5 siri dah. Dia gam saya. Tak apalah gam tu. Dia gam pakai gam cak gajah lah, memang kuat lah gam dia tu. Dia kata, Ustaz Faisal ni kita akan gantikan Qadi daerah Jasing. Ada surat dia, saya simpan lagi ke tidak? Buat kenang-kenangan je. Saya tidak berdendam pun. Sikit pun saya tak berdendam dengan orang tu. Tak ada nak balas dendam ke apa. Tak ada. Kita kerja dakwah Islam ni tak boleh berdendam. Kita sendiri ni pun ada kesilapan juga. Okay, kita ada silap. Kita pun insaf, bukan nak menyalahkan orang. Tak apalah gam tu. Sampai sekarang tuan-tuan, sekarang ni, saya ingat tahun 1999. Ni 2022. Sampai sekarang surau tersebut tak ada kuliah. Siapa nak jawab tu? Pengurusi dah meninggal dah. Naik pengurusi lain. Tak ada. Tak ada ganti pun. Tuhan nak tunjuk tak ada ganti. Sampai sekarang. Sampai tak terdetik nak cari pengganti. Adalah sekejap yang Kadi Jasir tu. Ada dulu Kadi Jasir lama punya. Adalah 2-3 minggu kawan tu sibuk. Lepas tu tak ada kuliah. Sampai sekarang. Jangan main-main. Benda-benda agama ni jangan main-main. Sebab Allah ni dia Maha Al-Latif, Maha Bijaksana. Saya dah cerita, saya tak ingat saya dah cerita ke belum. Di Amerika, di Yorkshire. Kalau saya dah cerita, ulanganlah untuk bagi yang tak dengar lagi. Di Yorkshire ada satu macam taman lah, tempat hutan simpang yang ada orang duduk apa semua, dikawal dengan apa, dia pelihara lembu, pelihara bison apa tu. Tapi masyarakat tu mengadu kambing dia, lembu dia diancam oleh serigala berbulu ungu. Serigala ni kadang-kadang makan kambing mereka, tak adalah habis seekor 2 ekor gitulah. Adalah dalam sebulan tu. Dia orang ni tak puas hati, dia kata macam ni lah, kita kena hapuskan serigala ungu ni. Kerana dia menyebabkan serigala kelabu ni. Bukan ungu, kelabu. Sebab dia mengancam ternakan kita. Lalu petani itu pun buat kempen besar-besaran bunuh serigala kelabu. Bunuh, tembak. Mereka berbangga ambil kulit serigala kelabu, ambil gambar dengan senapang apa semua kan, menunjukkan mereka dah berjaya misi mereka. Dan memang betul, tak berapa bulan kemudian tak ada seekor kelibat serigala kelabu di Taman Yorkshire tersebut. Lembu-lembu mereka makin gemuk, kambing-kambing mereka makin gemuk. Tetapi mereka lupa malapetaka sudah mula menanti di hadapan. Bila lembu-lembu makin banyak, tanaman-tanaman rumput-rumput tak sempat tumbuh. Bunga-bunga kecil yang tumbuh, yang sepatutnya boleh tumbuh, tak sempat tumbuh. Banyak sangat membiak ni. Sedangkan dia juga adalah makanan kepada binatang-binatang lain yang juga berkongsi di kawasan tersebut. Burung-burung kecil sudah hilang sumber makanan.
Lalu mereka terbang meninggalkan Taman Yorkshire. Pendembungaan yang berlaku melalui burung-burung tidak berlaku. Akhirnya tanaman tidak menjadi. Kebuluran mula berlaku kepada kambing-kambing yang mula banyak membiak itu. Bila rumput tidak tumbuh, tanah runtuh, menyebabkan tanah tidak subur. Ada sungai-sungai kecil mula tertimbus, ikan-ikan mula mati. Sumber makanan kepada penduduk situ sudah mula meruncing. Akhirnya taman tersebut sudah menjadi pada jarak pada terkukur dalam masa hampir setahun. Lalu mereka kembali bermesyuarat dan mencari punca. Kenapa ini boleh berlaku? Lalu datanglah saintis memberikan penerangan. Kesilapan kamu ialah kerana membunuh serigala kelabu. Allah buat serigala kelabu itu walaupun dia pemangsa, dia makan, tapi Al-Latif yang maha bijaksana sudah buat rantaian kehidupan makanan manusia itu tak boleh diputuskan walaupun nampak dia tidak penting. Membunuh serigala kelabu menyebabkan rantaian dan ekosistem menjadi rosak. Saintis membuat kajian, ketam yang duduk di ketam-ketam kecil-kecil tu, kalau dibunuh dia merosakkan ekosistem. Gajah walau tak dimakan, kalau dihapuskan gajah dia akan merosakkan ekosistem. Kerana tahi gajah, tapak kaki gajah, binatang-binatang kecil duduk dan tahinya dimakan oleh serangga-serangga kecil, dia membantu kepada kesuburan tanah dan macam-macam. Kalau dikaji, dia memberikan efek kepada seluruh yang lain dengan sebab gajah itu. Al-Latif yang buat ini sangat hebat. Memang kita tak makan ular, tapi kalau semua ular tidak ada, tikus akan banyak membiak. Tikus akan makan padi, padi dimakan oleh manusia. Sebab itu orang-orang tua dulu sudah buat satu lagu, Bangau oh Bangau. Kenapa engkau kurus? Kan saya tak naklah menyanyi lagu tu. Nyanyi lagu tu sekarang pukul 9 tak siap lagi. Nak ceritanya ada, dia punya kaitan tu. Semut, tuan-tuan jangan ingat tak ada guna Tuhan buat. Memang kita tak boleh makan semut dan tidak boleh membunuh semut. Nabi larang dalam hadis membunuh semut. Tapi semut ada guna tak? Ada. Kalau makanan tumpah kat rumah kita, siapa yang tahu dulu? Binatang kecil yang mati rumah kita, siapa yang urung dulu? Semut. Bahkan ada orang cakap, kalau orang tu kencing manis, kalau dia kencing dia tak flush, siapa yang beritahu dia ada kencing manis? Semut beritahu. Semut kau urung kencing dia tu. Itu menunjukkan dia ada kencing manis. Kalau kencing manis dia dah makin teruk, belum dia kencing, semut dah tunggu kat luar dah. Ni orang cakap lah. Dan dia kata kalau kencing manis tahap tinggi, dia kencing keluar dengan semut-semut sekali. Nak ceritanya ada guna. Semut bila dia bertemu dengan kawan, dia akan bercakap. Dalam bahasa kita tidak faham. Semut tidak pernah sombong. Tuan-tuan tengoklah semut, kalau dia berjalan, dia berjumpa kawan, dia tidak macam ni. Dia mesti ada interaksi. Dan interaksi yang kita tidak faham. Yang Nabi Sulaiman pernah faham bahasa semut. Siapa yang buat semua ni kalau bukan Al-Latif? Al-Latif Al-Khabir inilah mengetahui bilangan semut, berapa jenis spesies semut, berapa semut yang masih hidup, berapa ramai yang telah mati, yang tengah sakit, yang tak cukup makan, semuanya ditanggung oleh Al-Latif. Al-Latif ni lah yang kita duk sembah dan akan sembah selepas ni nanti. Mengetahui sampai ke dalam hati naluri kita yang paling dalam tentang niat dan apa sahaja yang kita lakukan. Sebab tu jangan kita pertikaikan apa yang datang daripada Allah. Saya suka sebut hukum kerana saya tahu orang tak akan pertikaikan sembahyang, tuan-tuan. Berani orang cakap, sembahyang ni kita tak payahlah buat 3 rakaat. Maghrib ni kalau kita sibuk buat 2 cukup lah. Tak ada, tak pernah. Bulan Ramadan ni puasa, bulan Ramadan ni panas lah, kita ubah bulan lain nak tak? Tak ada. Haji jauh menau nak pergi sampai ke Mekah-Mekah ni, buat kat Putrajaya tak boleh lah. Tak ada orang berani. Zakat 2.5%, tak boleh ke 1.5 je? Tak ada orang pertikaikan sampai sekarang tu.
Tapi bila sebut hukum sebab kepada orang pezina 100 hotang, sekarang tinggal 6 sahaja. 94 dah buang ke laut mana tak tahu. Nak jawab macam mana di hadapan Tuhan? Ini bukan hukum parti politik. Saya sebut ni siapa bila kita nak buat? Merdeka dah banyak tahun dah. Filem Mak Kilau dah keluar dah. Semangat-semangat dah. Siapa takbir dalam panggung wayang? Ingat. Maulidur Rasul yang kita sambut, jangan hanya mengenang batang tubuh Nabi sahaja, tapi tengok ajaran Nabi dalam diri kita, dalam keluarga kita, anak-anak kita. Solat cukup ke tidak? Saya cikgu di sekolah, tuan-tuan, kita ada buat borang untuk budak-budak sains. Ibu bapa dia tanda tangan. Cakna solat, pekat sekolah buat. Ada ibu bapa tak peduli pun solat anak. Nak jawab macam mana di hadapan Tuhan? Anak tutup aurat tak tutup aurat, keluar ketak tak ketak, bapa pun tak peduli. Isteri keluar berhias melampau-lampau macam nak masuk pertandingan Ratu Kebaya, siapa nak jawab ni? Dah isteri kita, biar dia cantik depan kita sudah, keluar biasa-biasalah. Ni terbalik kok. Bila keluar bukan main, dia genyehnya habis ni, eyeshadow tak eyeshadow, bulu mata lentik. Balik ke rumah habis buang, tinggal budak sejuk je. Kalau suami tertidur kan, tiba-tiba isteri duduk kat depan buka lampu, tengok silap-silap kawan tu sakit jantung, balik awal. Patut depan suami, terbalik habis. Nak pergi kenduri, nak pergi apa-apa semua. Siapa beri nafkah? Siapa bayar mas kahwin? Biasa-biasa sudah kat luar tu. Bukan kita nak suruh serebeh isteri kita macam apa, peminta sedekah. Maknanya biasa-biasa. Yang luar biasanya dalam rumah. Jadi terbalik. Luar biasa kat luar rumah, biasa-biasa dalam rumah. Cuba buat. Make-up ni jangan cari pasal, tuan-tuan. Orang duk main-mainkan apa ni, orang kalau sekarang kalau make-up hak uduh pun jadi cantik. Dia punya kosmetik tu. Jadi insya-Allah pada perjumpaan yang akan datang kita akan baca ayat berkaitan dengan Allah ciptakan bumi ini. Sikit lagi, Allah ciptakan bumi ini dengan keadaan yang hebat apa semua. Kita akan kupaskan dari sudut sains dan dari sudut keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tuan-tuan, saya galakkan tuan-tuan belikan buku sains, buku apa pada anak-anak untuk dia belajar tentang kehebatan ciptaan Tuhan. Oh, hebat tuan-tuan. Saya nak tutup dengan satu kisah di Yaman, tuan-tuan, di Yaman. Terutama bukan Hadramaut, di Yaman Utara. Yaman ini diperintah oleh komunis, tuan-tuan. Komunis ni kita tahulah, mereka ni tidak percaya pada Tuhan. Orang yang baik kalau masuk komunis pun jadi jahat. Saya baca satu buku daripada Indonesia, ayat-ayat Allah yang berdarah. Dia cerita pasal kiai-kiai di Indonesia yang kena bunuh pada komunis. Oh, dahsyat, tuan-tuan. Sampai kita tak boleh nak meneruskan bacaan. Sangat sedih, sembelih depan orang ramai. Kiai-kiai diajak untuk pergi program, kiai tu pun pergi. Ada yang colek depan anak-anak murid dia. Ada kiai yang ditimbus hidup-hidup, tapi mengucap la ilaha illallah 7 hari, kedengaran la ilaha illallah, tapi tak ada seorang pun berani gali kubur kiai tersebut kerana takut. Orang-orang Melayu, raja-raja Melayu di Indonesia dibunuh, dirogol depan bapak dia walaupun dia puteri raja. Jeneral-jeneral Indonesia dimasuk dalam lubang yang dipenuh dengan buaya, dibunuh. Sampai ustaz-ustaz Indonesia ada yang lari ke sini. Di antaranya Ustaz Sahli yang mengajar di kampung terentan saya tu, daripada komunis dulu. Komunis ni cukup jahat. Komunis ni cukup jahat. Sebab tu bahaya komunis, dan bahaya orang sukakan komunis. Sampai Abu Cimpen pun nak bawa balik lagi, padahal dia dah mati lama dah. Tak jaga perasaan tentera-tentera kita yang dulu berjuang, orang kampung yang dibunuh oleh komunis.
Di Yaman dulu Khomeini berkuasa, langsung dia tak percaya pada Tuhan. Seorang ulama bernama Dr. Abdul Majid Zindani. Dia ni seorang saintis, dia ahli farmasi dan saintis, dan dia juga seorang alim. Dia kata macam mana nak beri puak-puak komunis ni supaya percaya balik pada Allah. Nak ngajar sifat 20 ni, bermula alam ini Allah itu wajib ada, mustahil tak ada. Dia tak layan ni, apa benda kau merepek ni, dia kata. Dia tak layan puak-puak komunis ni. Nak cerita style salaf ni, Allah dan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, baca Quran, dia tak layan. Apa yang cara Dr. Majid Az-Zindani dia buat satu kitab yang cerita Allah ni wujud berdasarkan ayat-ayat sains. Dia cerita pasal sains je. Sebab puak-puak komunis ni ada yang percaya masih lagi pada sains. Dia cerita bagaimana kulit manusia, bagaimana proses jantung, bagaimana proses dalam-dalam ni. Semua dia cerita. Ada 500 ayat-ayat sains dalam tu, tuan-tuan. Menyebabkan orang-orang Yaman kembali kepada Islam semula, bertaubat ramai. Sebab dia bawa pendekatan ni. Sebab tu ustaz-ustaz saya pesan diri saya, tuan-tuan, jangan kita baca buku agama saja, belek-belek juga buku-buku sains. Kerana audiens yang datang dengan kuliah kita macam-macam latar belakang. Bukan lebay-lebay yang sekolah pondok je. Yang sekolah pondok tak berapa kerat. Mereka kalau dengar tentang sains, mereka lagi teruja. Saya pernah cerita tentang apa, galaksi apa semua berkaitan dengan ayat-ayat dan surah Al-Mulk. Ada seorang tuan haji, dia kata betul ustaz, betul. Rupanya dia 30 tahun dah berminat dengan galaksi-galaksi ni. Ilmu dia jauh lah dengan kitanya. Bahkan dia ada teropong ni, teleskop ni. Itu Tuhan buat langit, bumi, semua ni, matahari, bintang-bintang, galaksi apa semua tu, berapa juta, berapa bilion ada ni. Dah lah besar daripada matahari, jauh daripada bumi. Space yang antara satu bintang ke satu bintang tu bukan dekat, tuan-tuan. Maknanya luasnya alam ini yang kita tengok langit dunia. Belum pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kita bumi kecil je. Yang kecil ni degil, tak sedar diri. Nak lawan Tuhan macam seolah-olah hebat sangat. Padahal kena gigit nyamuk pun boleh mati kerana demam denggi. Kena COVID pun dah merempak seluruh dunia. Baru ni kena COVID seluruh dunia. Amerika tak boleh buat apa, Jerman tak boleh buat apa, Perancis, Rusia, habis semua PKP belaka. Baru Tuhan hantar makhluk yang tak nampak dengan mata kasar. Punya macam tu Tuhan ajar pun, Tuhan beri pengajaran, masih lagi tak insaf. Masih lagi tak nak terkenal masjid. Oh, dulu bukan main dia muatkan dalam Facebook, kami rindukan kapet, bau kapet masjid ketika PKP dulu. Yang tulis rindu bau kapet masjid, tak nampak sampai sekarang. Tapi bukan orang Batam Melaka lah. Siapa marah kau ketua imam, kau pengurusi masjid, kenapa nama saya tak naik nak sembahyang Jumaat? Oh, waktu nama kau naik, imam dah baca khutbah nak habis, baru kau tanya bini kau, butan baju mana pak? Baru nak cari butan baju. Padahal dia duduk situ tak ada apa-apa pun, tak boleh nak datang awal ke sembahyang Jumaat. Waktu dulu bukan main. Saya ada kawan saya dulu kan, sembahyang Jumaat dia ada nama-nama kan. Hari tu tidak kena nama dia lah. Dia datang dengan motosikal. Saya kebetulan nama saya kena. Saya kena baca khutbah dekat tu untuk jadi ustaz tu. Bila kena baca khutbah, automatik nama dah boleh naik kat surau tempat taman tu. Dia pun datang. Dia hulur duit. Ustaz, walaupun saya tak boleh sembahyang Jumaat, biarlah duit saya masuk dalam tabung masjid, tabung surau juga. Dia memang yang baik, saya tak pertikaikan dia, keikhlasan dia baik dia. Tapi nak ceritanya tak boleh sembahyang pun nak juga sampaikan. Walaupun duit sampai, Tuan tak nak pergi pun, kerana rindu dah nak sembahyang Jumaat. Tapi bila Allah beri sembahyang Jumaat balik, kita nak buat tazkirah setengah jam sebelum Jumaat, tengok buka 2-3 kerak pun tak ada. Ada setengah masjid buat tazkirah, tak ada. Orang tak datang. Last minute baru sampai. Walaupun Nabi dah sebut sampai akhir tu dapat telur, dia kata alhamdulillah, telur lah ustaz, janji boleh masak Maggi daripada tak dapat langsung. Ni geng-geng muka telur semua ni. Tapi bukan sinilah.
Yang pencen sama, yang apa sama. Orang dah azan baru terkedik-kedik, cari slipper, cari baju, baru nak bangun. Kalau dekat Mesir, dekat mana-mana negara, dekat Mekah tuan-tuan, cuba tengok kalau nak sembahyang Jumaat, awal dah sampai dah. Buat macam tu lah tempat kita ni. Kurang-kurang pukul 12 dah terpacak dah, dengan baca ayat surah Kahfi ke apa, berzikir ke apa. Ni datang lewat-lewat, sama-sama. Waktu kerja pun sama, waktu pencen pun sama. Tak ada beza, tak ada perubahan. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada masa akan datang. Okey. Yang pertama ni semalam ada satu Allah iaitu Al-Habib Muhammad Al-Amin Al-Ibis, maksudkan salah seorang masjid Allah yang hadir di Indonesia dan yang sedang Indonesia. Jadi apa komentar? Okey. Yang peranan ulama tu, ulama sebenarnya tuan-tuan, dia ada berperanan dah. Kalau ulama tak berperanan, dia duduk masjid je. Dia duduk masjid, dia mengajar kampung. Bila dia nak mengubah masyarakat, dia kena masuk bidang perubahan paling besar, mesti dapat kuasa. Nak dapat kuasa mesti masuk politik. Tapi masalah orang kita, bila ulama terlibat dengan politik, dia kata ini ular dalam semak, tak boleh pakai. Padahal ulama nak tunjuk contoh. Kalau menjadi menteri besar, 1 sen tak ada rasuah. Negara boleh maju juga negeri. Agama berjalan. Walaupun kelemahan di sana sini, itu kerana kelemahan manusia biasa. Ulama cuba tunjuk contoh. Tapi orang tak nak ikut ulama. Itu masalah. Bila ulama terlibat politik, dia kata, ni bukan ulama sebenar, Syekh. Ulama sebenar yang duduk kat pondok tu, yang mengajar kitab tu, yang jadi pensyarah universiti, chancellor, profesor. Ini ulama sebenar. Yang masuk politik ni bukan ulama. Kita pun tanya dia, Khulafa' Ar-Rasyidin tu chancellor universiti ke pensyarah universiti? Khulafa' pemerintah. Makna khalifah, khilafatun nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunyabi. Pengganti para nabi dalam menjaga agama dan bersiasat, berpolitik, mentadbir, memerintah dengan agama. Ini khalifah. Tapi bila sebut macam ni, dia kata ini ustaz bukan agama ni. Ini dah masuk politik. Okey, awak kata politik tak ada dalam agama. Kalau awak kata politik tak ada dalam agama, awak jadi sekular macam Kristian. Agama suku, politik suku. Agama duduk kat gereja, kerja padri saja. Padri pun tak boleh kahwin, takut bersosial dengan masyarakat, melibatkan pengaruh. Urusan raja-raja, urusan pentadbiran negara diperintah oleh itu, oleh pemerintah. Tak boleh campur. Bible tak boleh campur urusan rumah putih, White House. White House tak boleh campur urusan gereja. Pengasingan, politik suku, agama suku. Dulu orang selalu cakap, ulama pemberi amaran. Akhirnya suara tu tidak kedengaran lagi. Sebab cakap macam tu boleh jadi rosak akidah. Macam kita kata, ekonomi suku, agama suku. Pakaian suku, agama suku. Agama dia datang masuk dalam semua perkara. Dalam pakaian ada agama, dalam politik ada agama, dalam ekonomi ada agama. Jadi ulama nak mengubah manusia, dia tak boleh duduk masjid. Masjid berapa kerat aja orang dengar. Kalau dia hanya berceramah di masjid, ni aja ada. Yang tak datang lagi ramai. Yang datang pun boleh tentu faham. Saya confused lah ustaz. Habis. Dia tak faham juga. Yang tak datang lagi berat. Tambah-tambah baca Facebook je yang macam-macam pemikiran manusia yang sekular yang apa, melontarkan pemikiran dan boleh mempengaruhi orang. Kalau setakat semayang, puasa, ramai ada orang semayang. Dia mesti mentadbir, mengurus. Bila kita ada kuasa, kita boleh buat.
Tanpa kuasa kita cakap sahaja. Nabi dekat Mekah 13 tahun. Ada Quran, ada lidah, tak ada kuasa. Apa Nabi boleh buat? Berdakwah sahaja. Masuk rumah ke rumah, pergi ajak orang kalimah la ilaha illallah. Tapi sahabat Nabi kena bunuh, sahabat Nabi kena panggang hidup-hidup, Nabi kena berhijrah, sahabat Nabi pergi minta suaka politik dia apa? Tak boleh. Tapi bila Nabi pergi ke Madinah 10 tahun, Nabi tegakkan kerajaan. Nabi ada kuasa. Masa tu siapa nak cuba runtuhkan kuasa Nabi, Nabi berperang. Perang Badar, perang Uhud, mempertahankan Islam. Akhirnya Nabi buka kota Mekah. Akhirnya Mekah, Madinah menjadi negara Islam. Daripada negara yang lebih kecil daripada Jasin, telah membentuk 1/3 dunia setelah ratusan tahun kemudian. Kemudian runtuh 1924 di tangan Mustafa Kemal Atatürk. Munafik yang berpura-pura nakkan Islam, tapi dia menghancurkan Islam daripada dalam. Ingat, Islam tidak pernah kalah dengan luar. Islam hanya dihancur dengan dalam sahaja. Melaka dulu runtuh kerana ada pengkhianat yang telah menjadi tali baru kepada Portugis. Bacalah sejarah, dan kita kena belajar daripada sejarah. Yang kedua, berkaitan dengan seorang yang dikatakan keturunan Rasulullah tu. Saya dah tengok dia, sebenarnya dia bukan ulama pun. Satu, dia bukan ulama Maghribi. Kononnya dia ulama Maghribi. Tanya ulama Maghribi, tak kenal seorang Habib pun. Dia bukan ulama. Dia hanya mengambil kesempatan asas sentimen orang Melayu yang suka Habib-Habib ni. Kau orang Melayu ni suka Habib-Habib ni, patah dengar Habib sikit pergi. Habib tu Habib lah, tapi dia bukan orang ilmuwan pun. Dia menggunakan nama. Bila orang tanya salah silah dia dengan Rasulullah SAW, dia tak boleh jawab pun. Dan ramai orang adalah memberi amaran supaya jangan lagi dijemput orang ni. Tetapi dengan kata berapa belah hari bulan dia akan datang ke Melaka. Sekarang dia berada di Pulau Pinang. Dia sudah masuk dah. Orang macam ni lah yang menjadi scammer dalam agama. Dia jual nama Rasulullah. Dia bukan ulama pun. Sekadar dia orang Arab, boleh bercakap Arab. Ceramahnya diterjemah. Setakat tazkirah sahaja. Biasa-biasa semua orang boleh buat. Tapi dia bukan ulama. Dan mereka ni bahaya. Yang betul-betul ulama yang datang dari Maghribi, yang baru sampai tadi, Syekh Dr. Said Al-Kamali. Kawan saya, rakan-rakan di Melaka yang pernah belajar di Maghribi pergi sambut, saya tengok dalam Facebook. Ini yang betul-betul ulama. Dia mengajar Muwatta' Imam Malik. Muwatta' Imam Malik, tuan-tuan, tak ada satu helai kertas pun depan. Tapi tuan-tuan tak boleh faham kenapa dia mengajar bahasa Arab. Tuan-tuan, Taib Dr. Said Al-Kamali, muda lagi, tak sampai 50 pun, 40 lebih. Dia baru datang. Dia Melaka, dia tak apa dah. Di Kelantan 2 hari dia duduk, kemudian orang bawa ke Perlis berapa hari lah. Dia sibuk sangat. Dia mengajar Muwatta' Imam Malik, satu helai kertas tak ada. Tapi hadis, Quran, apa semua, kitab-kitab dalam kepala semua. Sampai dulu pada tahun berapa dia datang ke UIA, seorang ulama di UIA, profesor kata, kalau boleh kelon manusia, orang seperti kamu lah kami akan kelon. Muda, bertenaga, warak, menjaga agama Allah, Quran, hadis, mulut lancar, ingatan kuat, tak bawa kitab mengajar. Dia adalah cerminan kepada ulama-ulama silam dahulu. Yang ulama-ulama silam dulu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad apa, macam ni lah dia punya. Mengajar tak ada kitab. Tak ramai dah ulama macam ni. Yang ada baru ni Dr. Yusuf Al-Qaradawi pun baru meninggal. Tak ada sangat pun liputan dibuat. Kalau artis-artis Justin Bieber ke apa meninggal, cuba tengok, pasti ada di muka depan surat khabar. Dr. Yusuf Qaradawi, mengikut tahun hijrah, dia hidup 100 tahun. Dia mengarang kitab lebih 200. Anak muridnya jutaan, tuan-tuan. Dia tidak dapat balik ke negeri dia. Dia pejuang Islam, pernah dipenjarakan sampai dia meninggal dunia. Kerajaan Mesir masih berdendam dengan dia sampai tidak dibenarkan seluruh masjid mengadakan solat jenazah gaib, walaupun dia ulama yang muktabar, yang hebat di akhir zaman ini. Memang dia ada silap dalam fatwa. Itu tidak menjejaskan keulamaan dia. Silapnya terlalu kecil jika dibandingkan jasa yang selalu besar. Buku terakhir yang ditulis, Fiqhus Salah, untuk umat ini tentang sembahyang. Sebagaimana Nabi SAW ketika nak wafat, Nabi sebut as-salah, as-salah untuk umatnya. Dia meninggal pada hari Isnin, sama dengan Nabi SAW pada hari Isnin. Dan kitab-kitabnya dihimpunkan, ditulis. Ada 150 jilid yang masih belum dicetak. Sekarang baru masuk percetakan. 72,000 muka surat. Orang alim.
Dia meninggal dunia tiada liputan pun. Orang Batam Melaka pun tak berapa kenal. Orang tak berapa kenal. 100 tahun kalau mengikut kalender Islam, sebab dia umur 96 tahun lebih mengikut kalender Masihi dan kalender Hijrah, hampir 100 tahun. Baru meninggal 2 minggu lepas. Moga-moga Allah rahmati Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Saya banyak menumpan ilmu dia melalui kitab-kitab yang dibaca, semenjak 1993 sampailah sekarang masih lagi meminati kitab-kitab Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan Said Kamali datang ke negara kita. Dr. Said Kamali, tuan-tuan tengoklah dalam Facebook. Kalau ada friend dengan saya, mungkin ada saya sharekan. Yang tu betul-betul ulama Maghribi, walaupun dia bukan keturunan Nabi SAW, walaupun bukan dia Habib. Ulama yang Syekh sebut tadi itu telah didedahkan, memang palsu. Orang Maghribi pun tak kenal. Bahkan ulama Maghribi beri nasihat kepada penduduk Malaysia, jaga-jaga. Dulu dah ada sekali yang jenis macam ni juga. Akhirnya cabul orang, apa semua nak rogoh orang, tipu duit orang. Bila orang dah percaya pada dia, semua ni nak cari makan saja. Tu nak menumpang, terutama musim Maulid ni. Orang sangat suka panggil Habib-habib keturunan Rasulullah apa semua. Nak panggil tu panggil lah, hak betul tak apalah. Hak baik-baik ceramah apa semua tu kan. Tapi mereka menangguk di air keruh dalam kesempatan ni. Bila orang dah puja tuan-tuan, orang dah itu bawa sana, tanggung makan minum, duduk kat hotel, orang-orang sponsor apa semua, mewah dah hidup dia. Dia duduk kat kampung, dia tak ada orang layan pun, sebab dia bukan ulama pun. Orang Arab muka handsome, kemudian buat janggut sikit, lilit serban kuning pula, letak kain atas ni. Mana orang tak taksub. Orang Melayu kan tengok, keturunan Rasulullah pula, daripada jalur keturunan Hasan, bukan kaleng-kaleng, bukan Husain, Hasan lagi mulia daripada keturunan Husain. Berjaga-jaga. Yang Dr. Said Kamali ni memang ulama. Saya pun nak tengok apa dia datang ke Masjid Muhammadi 2 hari ke tak silap, di Masjid Muhammadi di Kelantan tu. Saya tak dapat balik lah. Sabtu Ahad kita dah ada program lain, apa semua dah janji orang nak ceramah Maulidur Rasul kan, batal-batal marah pula orang dah lama dah. Tak apalah kalau ada rakaman dapat tengok. Tapi saya pernah jumpa dah dia beberapa tahun lepas, dah ambil sanad hadis 40 dengan dia. Ketika dia datang, dulu dia tak masyhur sangat, orang tak kenal sangat. Kawan saya bawa ke surau ni je. Sekarang dia dah masyhur. Bila dia datang, universiti ni ambil, masjid ni ambil. Yang kecil-kecil tak boleh ambil dah dia. Sebab masa dia terbatas, dia tak boleh lama kat sini. Komitmen dengan dia luar. Pernah dah jumpa dia, bersalam dengan dia, dengar kuliah dia, baca hadis depan dia pun pernah. Saya pernah baca hadis 40 yang dia beri sanad tu, saya baca depan dia, ambil barakah Syekh tu. Syekh, dan alhamdulillah dia datang sekali lagi, tapi ialah nasib belum, tak ada rezeki, tak dapat jumpa. Semoga Allah Ta'ala rahmatkan negara kita dengan kedatangan orang-orang alim, bukannya datangnya artis-artis yang tak apa-apa menyanyi itu semua. Barulah Allah Ta'ala angkat bala dan Allah turunkan rahmat, insya-Allah. Jadi itu saja. Okey, last. Kaitan ketentuan Allah. Banyak orang kita sekarang mempertikaikan ketentuan Allah. Misalnya yang simple lah Ustaz. Misalnya suami kahwin seorang lagi, isteri mesti malam. Dia tidak boleh timur. Ada kahwin itu adalah ketentuan Allah. Apa hukum Ustaz? Dan banyak ada kawan kita yang ada ni, apabila kita tak kawan ini apa? Dia akan kata memang gatal. Watak muda gatal. Apa hukumnya Ustaz? Itu mana Dia macam ni. Orang perempuan tak suka suami kahwin tu memang dah ketentuan Allah. Memang tak ada perempuan yang suka, jarang. Itu pun ketentuan Allah juga tu. Perempuan tak suka suami dia kahwin, itu ketentuan Allah. Allah dah buat perempuan macam tu. Tu. Cuma kalau kahwin, kalau orang kahwin dengan betul apa semua, kita jangan petikai. Dia kahwin. Yang tak apa-apa ni, yang dia selingkuh panggil ni. Orang Indonesia panggil selingkuh ni. Yang selingkuh yang apa-apa ni, yang tu patut kita itu. Kalau orang kahwin biarlah. Cuma kita tengok kalau dia itu nasihat dia. Kalau dia dapat menunjukkan contoh yang baik, maka alhamdulillah. Soal orang perempuan tak suka memang. Ni saya tak bawa rumah saya beranilah cakap. Kalau rumah saya ada tobat, aku tak berani cakap. Yalah, ustaz-ustaz juga. Yang Tok Guru Silat ada tali pinggang black bag pun, isteri miss call terus. Tamatkan pertemuan terus. Jangan main-main.
Orang rumah saya kahwin seorang lagi, memang dia tak suka. Sampai sekarang pun dia tak suka. Bukan setakat orang rumah kita. Ni isteri Nabi Ibrahim, Sarah dengan apa ni? Sampai Nabi Ibrahim bawa Sarah tu, Siti Hajar tu pergi ke Mekah. Seorang duduk Palestin. Sebab Sarah tak berapa berkenan dengan madu dia. Mula-mula okey. Lepas tu bila tengok madu dia dah mula itu. Isteri Nabi sendiri pun ada klip-klip. Aisyah dia dengan Hafsah. Kemudian ada klip isteri Nabi pula dengan geng-geng ni. Pencemburu biasa, perempuan tak suka. Kalau kita nak suruh isteri, oh kau kena taat abang, kalau abang kahwin kau jangan marah apa, itu dia malaikat, ini manusia. Jadi kita sebagai suami kena ambil hati. Jangan kita nak kata awak tak boleh, awak kena terima qada dan qadar. Awak tak nak payuk emas, oh siap beritahu payuk emas, padahal payuk emas tu hadiah palsu Itu biasa. Saya tak salahkan perempuan, memang biasa perempuan macam tu. Cemburu bila akan ditarik bila sampai dalam syurga nanti. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqallibin. Kami akan cabut semua perasaan cemburu apa semua. Mereka boleh duduk berhadapan dengan anak bidadari 70 orang tu. Masa tu tak ada jealous-jealous lagi. Kalau sekarang orang perempuan kita cakap, abang nanti di syurga isteri kahwin 70 orang. Abang, padahal anak bidadari tu dia akan cemburu juga walaupun di syurga tu. Sebab di dunia itu sifat manusia. Isteri Nabi cemburu. Isteri Nabi kahwin dengan seorang isteri baru nama yang Yahudi tu, anak seorang Yahudi tu. Apa nama saya tak ingat. Aisyah tak, bila disebut nama isteri Nabi tu, dia kata yang rendah-rendah tu kan ya Rasul, yang pendek tu. Kenapa Aisyah cemburu? Sebab kawan tu pun cantik juga. Kalau Aisyah isteri Nabi pun cemburu, cuma Nabi pandai main peranan. Bila isteri Nabi tanya, siapa yang kau paling sayang wahai Rasulullah? Nabi kata, yang aku paling sayang yang aku beri cincin lah. Maka Nabi beri semua cincin pada isteri dia. Akhirnya semua isteri rasa dia yang paling disayangi. Padahal yang paling Nabi sayang Khadijah. Bila Khadijah wafat, Aisyah radhiyallahu anha. Tapi bila di depan Nabi tak tunjukkan. Nabi balik rumah Hafsah, Nabi tak ceritakan tentang Aisyah. Nabi balik rumah Maimunah, Nabi tak cerita tentang yang lain. Suami juga kena main peranan. Jangan kita ceritakan, kalau kita ada Facebook, tunjukkan kita berjalan dengan isteri pertama, isteri kedua pula friend dengan kita. Jangan. Kita kena jaga. Dia tidak memberontak, tidak apa dengan kita pun cukup lah. Kalau dia tak boleh baik dengan sama-sama pun tak apa. Janji dia tidak bergaduh. Isteri pertama, isteri kedua tak baik, tak apa, jangan bergaduh. Kalau dia baik, alhamdulillah. Kawan saya dekat Jasik Ustaz, baik, dia beli rumah teres, dua-dua duduk dekat-dekat. Isteri pertama bersalin, isteri kedua jaga. Isteri kedua bersalin, isteri pertama jaga. Yang ni dalam 1000 adalah seorang. Jadi kita kena terima hakikat. Kita nak kahwin, kena terimalah hakikat macam tu. Kena sabar. Penat, letih, menyesal, nak buat macam mana? Dah kahwin dah. Tapi kahwin dua, dia bukan Nabi suruh kau mesti kahwin dua, tidak. Kalau nak kahwin, kahwin. Tapi kena ingat, orang yang tak kahwin dua bukan dia takut bini. Yang kita tengok kawan-kawan kita yang tak berani kahwin dua, ini semua takut bini semua. Dia pun gelarkan GTB, gen takut bini. Dia bukan takut bini, bini tak takut dia. Itu satu hal. Dia tak nak tanggungjawab tu besar. Keuangan kadang-kadang, Allahu Akbar, saya selalu minta maaf dengan rumah. Memang kadang-kadang tak dapat nak buat betul-betul, nak beli tu. Tapi alhamdulillah rumah ni betul-betul asuh. Dia faham. Kalau tidak, berat kita di akhirat nanti. Tanggungjawab tu tuan-tuan, memang tanggungjawab sangat besar. Memoga Allah ampunkanlah kesilapan kita, kelemahan kita dan sebagainya, apa semua. Dan saya nak beritahu, macam Tuan Haji tanya tadi, kalau isteri tak suka suami kahwin, memang itu juga takdir Allah tu. Tak dipertikai apa dah, memang takdir Allah. Itulah sifat wanita kebanyakannya.
Yang suka suami kahwin jarang-jarang. Itu pun ada sebab. Mungkin dia sakit, mungkin dia tak dapat anak, mungkin macam-macam dia benda-benda yang tak dapat layan suami, ataupun dia sudah tua, dia nak beribadat. Kalau suami dia malam ni pergi rumah sana, dia boleh tumpukan ibadat, boleh tumpukan pada diri dia. Tidaklah hari-hari nak ngadak orang tua tu. Kadang-kadang pukul 3 pagi suruh goreng telur ke apa semua kan. Jadi maknanya ada masa dia beribadat. Jadi kalau orang takdir kahwin 2, kahwin 3, itu adalah merupakan takdir Allah SWT. Kahwin 1 pun takdir, tak kahwin pun takdir. Orang tak kahwin di dunia masuk surga, dia akan dikahwinkan di akhirat nanti dengan perempuan-perempuan yang tak sempat kahwin di dunia, dan majlisnya lagi besar daripada majlis di dunia nanti. Tapi jangan dengar hadis ni tak nak kahwin pula. Kalau tak kahwin, jangan kita petikaikan. Cuma jangan menolak perkahwinan. Saya tak nak kahwin, saya nak tumpu ibadat. Nabi tak mengaku umat. Tak kahwin kerana sebab-sebab lain. Saya bukan membenci perkahwinan, Ustaz. Tapi kerana ni adalah alasan-alasannya dia. Tak apa, dia tak mencecah perkahwinan. Tapi kalau benci perkahwinan, Nabi kata, faman raghiba as-sunnati falaysa minni. Siapa tak suka pada sunnahku, bukan dari kalanganku. Ramai ulama tak kahwin, sikit. Ulama tak kahwin, ulama tulis satu kitab khas. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah tulis satu kitab khas menghimpunkan ulama-ulama tak sempat kahwin. Antaranya Imam Nawawi, antaranya Imam Ibn Taymiyah, dan ramai lagi ulama-ulama dunia yang dulu-dulu tak sempat kahwin, dan mereka tak kahwin kerana komitmen yang tinggi ke jihad, menuntut ilmu dan sebagainya. Ada yang mati usia muda, mereka tak kahwin. Tapi mereka tidak pernah mencecah perkahwinan. Bahkan mereka tulis kitab-kitab berkaitan dengan hukum nikah, perkahwinan dan sebagainya. Itu saja, kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr.